Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini semua murid-murid tahun 4 akan dapat mendengar penerangan mengenai mata pelajaran matematik yang akan disampaikan oleh Encik Hafiz dan juga mata pelajaran pendidikan kesihatan oleh Encik Muhammad Khairul Anwar. Mari kita saksikan bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada anak-anak murid cikgu yang telah pun masuk ke tahun 4. Okey, maksudnya kamu dah berumur 10 tahun dah, semakin membesar, okey. Baik, cikgu sangat berharap anak-anak murid cikgu saat ini berada dalam keadaan yang sihat dan yang paling penting mesti bertenaga, okey, bertenaga untuk terus belajar. Okey, jadi cikgu Hafiz mewakili panitia matematik sekolah Silibin. Okey, hari ini nak bercerita sedikit tentang pengenalan kepada matematik tahun 4. Okey. Jadi kamu pun dah belajar matematik dari tahun 1, tahun 2, tahun 3. Jadi cikgu nak beri bayangan apa yang akan kamu belajar semasa tahun 4 dalam mata pelajaran matematik. Baik, sebelum cikgu teruskan, cikgu nak memperkenalkan dulu guru-guru matematik yang akan mengajar matematik tahun 4. Okey? Yang pertama, Cikgu Haslinda. Okey, Cikgu Haslinda akan mengajar kelas 4 inovatif. Cikgu Ila Husna akan mengajar 2 kelas, iaitu kelas 4 dinamik dan 4 kreatif. Dan seterusnya cikgu sendiri, okey? Cikgu Hafiz. Baik, cikgu akan mengajar kelas 4 bestari. Jadi ketiga-tiga cikgu inilah yang akan berkomunikasi dengan kamu sama ada PDPR dari rumah ataupun bersemuka bila dah buka sekolah nanti. Okey? Baik, jadi kita tengok dulu apa yang akan kamu tonton dan dengar sepanjang video ini. Yang pertama adalah pengenalan. Yang kedua, isi kandungan mata pelajaran matematik. Yang ketiga, sumber rujukan. Yang keempat, pentaksiran. Okey? Baik, cikgu teruskan kepada yang pertama dahulu, iaitu pengenalan kepada matematik. Keperluan mempelajari matematik. Okey, kenapa kita kena belajar matematik? Okey, bukan murid-murid sahaja. Cikgu sendiri pun ada lagi yang belum cikgu belajar. Jadi cikgu akan tetap terus belajar. Macam kamu pun tetap kena terus belajar. Jadi kenapa? Okey. Baik, yang pertama kita nak membentuk fikrah matematik. Yang kedua, kita nak menguasai kemahiran operasi asas matematik supaya boleh digunakan dalam pelbagai bidang. Yang ketiga, menggunakan matematik dalam pelbagai kaedah untuk penyelesaian masalah. Dan yang terakhir adalah untuk membina insan yang menghargai dan menghayati keindahan matematik. Okey, kalau kita tak belajar, kita tak kenal. Bila kita tak kenal, macam mana kita nak sayang matematik kan? Okey, baik, kita teruskan dengan fokus utama kita pada hari ini, iaitu isi kandungan mata pelajaran matematik tahun 4. Okey, jadi cikgu akan terangkan tentang apa yang akan kamu belajar sepanjang tahun ini. Baik, sebelum itu, okey, cikgu nak maklumkan keperluan seorang pelajar sebelum belajar. Okey, dan hal ini adalah sangat penting. Kamu perlukan buku teks. Okey, baik, buku teks matematik tahun 4 macam ni rupa dia. Okey, dan pastikan kamu mendapat buku teks keluaran terkini. Okey, macam mana kita nak tahu keluaran terkini? Kita buka muka surat sebelah selepas kulit depan tu. Kita tengok dekat atas tu dia akan tulis Kurikulum Standard Sekolah Rendah Semakan 2017. Okey, ini adalah edisi yang terkini. Dikeluarkan pada tahun 2019. Okey, selain itu kita ada juga buku latihan, buku pink, buku petak dan buku aktiviti Smart 1001 Bank Soalan Matematik tahun 4. Okey, kedua-dua buku ni boleh dapatkan di kedai buku sekolah kita. Okey, baik. Kita teruskan lagi kepada tajuk-tajuk matematik tahun 4. Secara amnya matematik tahun 4 kamu akan belajar 8 tajuk. Okey, yang pertama nombor dan operasi.
pecahan, perpuluhan, peratus. Yang ketiga, wang. Yang keempat, masa dan waktu. Yang kelima, panjang, jisim, isi padu. Yang keenam, ruang. Yang ketujuh, koordinat, nisbah dan kadaran. Yang ke-8, piktograf dan carta palang. Okey, kita teruskan kepada tajuk yang pertama, nombor dan operasi. Kita akan tengok apa yang kamu akan belajar. Kita akan kena tulis nombor, banding susun nombor, nombor genap dan nombor ganjil, pola nombor, bundar nombor, tambah, tolak, darab, bahagi, darab dan bahagi. Okey, kalau kamu ingat balik, tahun 3 hampir sama dengan apa yang cikgu sebutkan tadi, kita dah belajar. Okey, cuma perbezaan dia adalah pada tahun 4 kamu akan belajar yang baru adalah nombor genap dan nombor ganjil. Okey, seterusnya tambah, tolak, darab, bahagi, operasi ni tahun 3 pun dah belajar juga. Okey, tapi perbezaan dia adalah tahun 3 kamu belajar nombor ribu. Okey, maksudnya nombor ribu sehingga 10,000. Okey. Tapi di tahun 4 kamu akan belajar nombor puluh ribu sehingga 100,000. Okey? Okey, kita teruskan kepada tajuk yang kedua, iaitu pecahan, perpuluhan dan peratus. Okey, kita tengok apa yang akan kamu belajar. Okey, tukar pecahan, tak wajar dan nombor bercampur. Tambah pecahan, tolak pecahan, tambah dan tolak pecahan, pecahan dari suatu kuantiti. Okey, baik. Kalau kita ingat balik, masa tahun 3 kamu belajar pecahan tak wajar. Okey, jadi tahun 4 kamu dah mula belajar pecahan tak wajar dan nombor bercampur. Okey, tambah, tolak, tambah dan tolak tu sama juga, ada juga. Kamu akan belajar di tahun 4. Okey. Baik, kepada perpuluhan. Tambah perpuluhan, tolak perpuluhan, darab perpuluhan, bahagi perpuluhan. Okey, masih melibatkan operasi perpuluhan. Okey. Tahun 3 pun ada juga. Jadi apa perbezaannya? Perbezaannya adalah masa tahun 3 operasi perpuluhan hanya melibatkan 2 tempat perpuluhan. Okey, jadi tahun 4 kamu akan belajar operasi perpuluhan melibatkan 3 tempat perpuluhan. Okey, seterusnya tukar pecahan kepada peratus. Okey, dan peratus objek, selesaikan masalah. Okey, seterusnya tajuk yang ketiga iaitu wang. Kita tengok apa yang akan kamu belajar wang. Tambah wang, okey. Lepas tu tolak wang. Tambah dan tolak wang. Darab wang, bahagi wang, darab dan bahagi wang. Okey, kalau kamu ingat balik, tahun 3 pun dah belajar tambah dan tolak wang. Okey. Jadi apa perbezaannya? Perbezaannya adalah tahun 3 kamu tambah dan tolak wang hanya 2 nilai mata wang. Okey. Jadi tahun 4 kamu akan belajar tambah dan tolak wang menggunakan 3 nilai wang. Okey. Seterusnya, bijak urus wang, bijak buat keputusan. Okey, untuk tajuk ini masa tahun 3 kamu dah belajar simpanan. Simpanan, perbelanjaan, keperluan dan keinginan. Jadi di tahun 4 kamu akan diajar untuk mengurus wang kamu dan menyimpan wang kamu dan merekod simpanan wang tersebut. Okey, seterusnya mata wang utama dunia dan nilainya. Instrumen pembayaran. Okey. Tahun 3 kita dah belajar mata wang utama negara-negara Asia. Jadi tahun 4 kita belajar mata wang utama dunia. Maksudnya lebih banyak negara yang kita akan kenal mata wang dia. Okey, seterusnya tajuk keempat, masa dan waktu. Kamu akan belajar sistem 12 dan 24 jam, tempoh, anggaran masa, perkaitan alaf, abad, dekad, tahun, tukar unit masa, jam, hari, minggu, bulan dan tahun. Okey, kalau kita ingat balik, tahun 3 kita belajar hanya jam, minit dan saat. Okey, jadi tahun 4 kamu akan bertambah unit yang perlu dipelajari, iaitu alaf, abad, dekad, tahun, jam, hari, minggu, bulan, tahun. Okey, seterusnya kita tengok tambah masa, tolak masa, darab masa, bahagi masa, selesaikan masalah. Okey, ini
operasi matematik melibatkan masa dan waktu. Okey. Okey, tajuk yang kelima ialah panjang jisim dan isi padu. Okey, kamu akan kenal milimeter dan kilometer, ukur panjang objek, perkaitan sentimeter dan milimeter, perkaitan kilometer dan meter. Okey. Lepas tu tambah anggaran jarak, tambah ukuran panjang, tolak ukuran panjang, darat ukuran panjang, bahagi ukuran panjang. Okey, kalau kita ingat semula, tahun 3 kita belajar unit panjang adalah meter dan sentimeter. Okey, jadi tahun ni dah bertukar menjadi 4 unit. Okey, milimeter, kilometer, sentimeter dan meter. Okey. Baik, kita tengok pada jisim, tambah dan tolak jisim, darab dan bahagi jisim. Okey, untuk jisim unit masih sama, kilogram dan gram. Perbezaan dia hanyalah nombor yang kita gunakan, nombor puluh ribu. Okey, kita tengok seterusnya isi padu cecair, tambah dan tolak, darab dan bahagi. Okey, isi padu cecair pun masih sama unit, mililiter dan liter. Perbezaan dia adalah nombor yang kita gunakan adalah nombor puluh ribu. Okey, tajuk yang seterusnya, nombor 6. Tajuk kita adalah ruang. Okey, kenal sudut, garis selari dan garis renjang. Okey, kalau kita ingat balik tahun 3 kita belajar paksi simetri. Jadi inilah sambungan kepada paksi simetri, iaitu kenal sudut, garis selari dan garis renjang. Okey, seterusnya perimeter, luas dan isi padu. Okey, tahun 3 kamu dah belajar bentuk prisma, bukan prisma, poligon sekata. Okey, jadi tahun ini kita akan belajar perimeter, luas, isi padu yang melibatkan bentuk-bentuk tersebut. Okey, berlaku pengiraan pada bentuk-bentuk tersebut. Okey, seterusnya tajuk ke-7, koordinat, nisbah dan kadaran. Okey, kamu akan kenal dan tentukan koordinat, tanda titik koordinat, nisbah, kadaran, selesaikan masalah. Okey, tahun 3 kamu belajar kedudukan. Okey, berapa kedudukan ke kanan, berapa kedudukan ke kiri. Okey, jadi tahun 3 kita akan belajar, tahun 4 kita akan belajar tentang koordinat. Okey, tajuk ke-8 iaitu tajuk terakhir iaitu adalah pengurusan data. Okey, dalam pengurusan data kamu akan belajar bina piktograf dan bina carta palang dan tafsir piktograf serta carta palang. Okey, kalau kamu ingat balik, tahun 3 kamu belajar tentang, kamu kenal tentang piktograf, carta palang dan carta pai. Okey, jadi masa tu kamu hanya kenal saja. Jadi sekarang ni masa tahun 4 kamu akan belajar macam mana nak buat carta palang dan piktograf. Okey? Okey, jadi itu saja untuk isi kandungan. Okey, seterusnya cikgu nak selitkan sedikit tentang sumber rujukan. Okey, sumber rujukan memandangkan kamu belajar daripada rumah. Okey, rujukan utama kita adalah buku teks dan guru. Tapi dalam situasi sekarang ini, cikgu sarankan kamu juga guna internet. Okey, jadi yang pertama kamu boleh rujuk di portal Delima KPM. Okey, pergi dekat Google Chrome, type portal Delima KPM. Lepas tu log masuk menggunakan email Google Classroom. Okey, dalam tu banyak fungsi medium pembelajaran yang boleh kamu gunakan. Bukan sahaja untuk matematik, untuk mata pelajaran lain pun boleh juga. Jadi boleh cuba-cuba masuk tengok. Selain daripada Delima ni, kamu juga boleh gunakan YouTube. Okey, YouTube ni satu medium yang sangat baik buat masa sekarang ni lah. Situasi sekarang. Okey, kamu masuk dekat YouTube, kamu type aja matematik tahun 4. Okey, selepas tu banyak video akan keluar. Kalau nak masukkan tajuk sekali pun boleh. Okey, contoh kamu nak belajar nombor dan operasi. Kenal dan tulis nombor. Kamu type saja nombor dan operasi matematik tahun 4. Nanti akan keluar banyak sangat video yang dikongsikan oleh cikgu-cikgu dari seluruh Malaysia. Okey, kamu boleh belajar juga daripada video-video tersebut. Jadi kedua-dua sumber rujukan ni boleh kamu jadikan sumber rujukan kerana dia sangat bermanfaat. Banyak sangat ilmu yang kamu boleh dapat juga daripada sumber-sumber ini. Okey, baik, yang terakhir pentaksiran. Okey, pentaksiran ni bagaimana cikgu menilai kamu. Okey, baik.
ada 3 kaedah pentaksiran untuk murid tahun 4, 5 dan 6. Okey, tahun 4, okey, kamu akan menduduki peperiksaan pertengahan tahun. Okey, peperiksaan ini kamu perlu menjawab kertas soalan matematik 1 dan kertas soalan matematik 2. Okey, tajuk-tajuk yang masuk adalah tajuk-tajuk yang awal yang kamu belajar. Okey, biasanya peperiksaan ini akan dilaksanakan pada pertengahan tahun sebelum cuti sekolah. Okey. Pentaksiran yang kedua adalah peperiksaan akhir tahun. Okey, peperiksaan akhir tahun ni sama macam peperiksaan pertengahan tahun. Okey, cuma beza dia dijalankan pada akhir tahun sebelum cuti sekolah dan soalan-soalan merangkumi ke-8 tajuk yang kamu dah belajar tu. Okey, maksudnya dalam soalan yang kamu jawab tu ada soalan daripada tajuk 1 sehingga tajuk 8. Okey. Pentaksiran yang ketiga. Okey, ini yang kamu dah buat masa tahun 3. Pentaksiran bilik darjah ataupun kita panggil sebagai PBD. Okey, penilaian ini akan dilaksanakan oleh guru selepas sesuatu kemahiran telah diajar. Pencapaian murid akan dinilai dan direkod sepanjang tahun. Okey, dia tak sama macam peperiksaan pertengahan tahun dan akhir tahun. Okey, pentaksiran bilik darjah ni, PBD ni dilaksanakan sepanjang tahun. Setiap kali cikgu habis mengajar kemahiran tersebut, okey, cikgu akan uji kamu secara individu. Okey, sekiranya kamu dapat menjawab, bermaksud kamu telah mencapai kemahiran tersebut. Okey, jadi pencapaian kamu akan direkod dan hujung tahun kamu akan dinilai mengikut tahap penguasaan 1 atau tahap penguasaan 2 atau tahap penguasaan 3 atau tahap penguasaan 4 atau tahap penguasaan 5 dan yang paling tinggi tahap penguasaan 6. Okey? Jadi cikgu rasa setakat ini sahaja penerangan cikgu sebagai bayangan kepada kamu apa yang akan kamu belajar sepanjang tahun ini untuk mata pelajaran matematik tahun 4. Sebelum cikgu akhiri video ini, cikgu di sini nak memberi pesanan kepada murid-murid sekalian. Tolong kuasai proses asas matematik. Okey, apa proses asas matematik? Tambah, tolak, darab, bahagi. Okey, 4 sahaja. Okey, tolong memandangkan kamu banyak masa di rumah sekarang ni, jadi kamu ambil latihan daripada mana-mana soalan tambah, tolak, darab dan bahagi ini. Tolong buat berulang kali, buat banyak-banyak soalan. Okey, 4 operasi ni senang je kita nak kuasai. Okey, cara dia kita buat berulang-ulang kali. Kita jawab soalan tambah banyak kali, soalan tolak banyak kali, soalan darab banyak kali, soalan bahagi banyak kali. InsyaAllah kalau kita buat sesuatu yang secara berulang-ulang, kita akan dapat kuasai dia dengan lebih baik. Okey, jadi itu saja daripada cikgu. Cikgu sangat berharap anak-anak murid cikgu dapat menjaga kesihatan dan yang paling penting bersemangat untuk terus belajar. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.